Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin pagi 21 Mac bersama saya Ramzan Muhammad Salfi. Tajuk utama pagi ini, jenazah mangsa ketiga COVID-19 dikebumi malam tadi. Ward Pediatrik Hospital Selayang ditutup selepas 2 kaki tangan positif COVID-19. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sabah merekodkan kematian pertama kes COVID-19 di Tawau. Ia menjadikan jumlah kematian setakat ini adalah 3 kes. Kes terbaru disahkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah. Menerusi akaun Facebook Dr. Nur Hisham, Crisis Preparedness and Response Centre CPRC Kebangsaan menerima laporan bahawa mangsa kes ke-152 itu merupakan warga negara Malaysia berumur 58 tahun dan daripada kluster jemaah tabligh. Mangsa dilaporkan dimasukkan ke Hospital Tawau pada 9 Mac lalu selepas mengalami simptom Severe Acute Respiratory Infection dan dimasukkan ke unit rawatan rapi ICU. Namun kesihatan mangsa dilaporkan merosot setiap hari sebelum dilaporkan meninggal dunia pada jam 6.27 petang. Jenazah mangsa dikebumikan pada malam hari yang sama. Orang ramai termasuk media tidak dibenarkan menghampiri kawasan perkuburan tersebut sehingga proses pengebumian selesai. Jenazah mangsa wabak COVID-19 itu selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam, Kampung Pasir Putih, Tawau. Semua wad Jabatan Pediatrik Hospital Selayang terpaksa ditutup buat sementara waktu selepas 2 kaki tangan jabatan tersebut disahkan positif COVID-19. Pengarah Hospital Selayang Dr. Sakinah Alwi dalam satu kenyataan memaklumkan pihaknya tidak akan menerima sebarang rujukan atau kemasukan pesakit baru ke semua wad pediatrik. Keduanya merupakan kaki tangan dari Jabatan Pediatrik Hospital Selayang, disahkan positif COVID-19 dan siasatan lanjut masih berjalan. Buat masa ini, pesakit sedia ada tidak dibenarkan pulang sehingga siasatan lanjut dari pihak hospital selesai. Pihak Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Selayang juga diminta menghantar semua kes pediatrik ke hospital lain. Pemegang pas jangka panjang di negara ketiga serta diplomat dibenar keluar negara dalam tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan selama 14 hari bermula Rabu lalu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, pemegang pas jangka panjang di negara ketiga itu dibenar keluar negara dengan syarat tidak pulang ke negara ini sebelum 31 Mac ini serta perlu mengemukakan dokumen atau bukti kukuh sebagai rujukan di kaunter pemeriksaan. Menurut Datuk Seri Hamzah, warga negara Malaysia dan penduduk tetap yang ingin keluar negara atas tujuan lawatan sosial bagaimanapun tidak dibenarkan. Tegasnya, warga negara asing tidak dibenarkan masuk ke negara ini dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Ia termasuk mereka yang memegang pas seperti tertera. Sekiranya pas tamat tempoh ketika Perintah Kawalan Pergerakan dan pemegang pas berada di luar negara, mereka dibenarkan kembali semula ke negara ini dalam tempoh 3 bulan selepas tempoh Perintah Kawalan Pergerakan berakhir. Pas perlu diperbaharui dalam tempoh 30 hari dari tarikh memasuki Malaysia. Bagaimanapun, beliau berkata suami, isteri dan anak kepada rakyat Malaysia dibenarkan masuk dengan syarat mempunyai pas lawatan sosial jangka panjang dan pas tanggungan serta menjalani kuarantin sendiri selama 14 hari. Manakala diplomat asing yang bertugas di perwakilan dalam negara dibenarkan masuk dan menjalani kuarantin sendiri dan sekiranya pasangan atau keluarga diplomat ingin masuk bersama ke negara ini, mereka perlu mempunyai pas tanggungan. Polis menahan 2 lelaki yang merakam video kenduri kepala kambing serta mempertikai Perintah Kawalan Pergerakan secara sengaja. Ketua Polis Daerah Kota Star, Assistant Commissioner Muhammad Rozi Jidin berkata, penahanan itu dilakukan sekitar 5.15 petang semalam. Memang begitu mudah, tetapi sebenarnya perbuatan itu menimbulkan satu implikasi yang besar. Dari segi kesalahan itu sendiri, dari segi
kesan kepada masyarakat dan juga pengajaran kepada mereka di luar sana supaya tidak mempermain-mainkan perintah ini dan juga menyebarkan berita-berita yang tidak bermanfaat kepada masyarakat. Suspek yang masing-masing berusia 45 dan 60 tahun akan direman untuk membantu siasatan. Ini merupakan penahanan pertama dibuat melibatkan tindakan engkar perintah yang dikeluarkan selain menimbulkan kegusaran kepada orang ramai melalui muat naik paparan di media sosial. Video berdurasi 57 saat ini memaparkan seorang lelaki dilihat memperlekehkan larangan yang dikeluarkan pihak berkuasa selain mengeluarkan kata-kata kesat. Kes disiasat di bawah 4 akta termasuk Seksyen 3 Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit. Muhammad Rozi berkata demikian ketika ditemui semasa melakukan tinjauan sekatan jalan raya di Alor Star. Berhenti lagi. Sementara itu, seorang lelaki yang dipercayai menyertai perhimpunan tabligh di Masjid Seri Petaling Ibu Negara dari 27 Februari hingga 3 Mac lalu dibawa menjalani pemeriksaan di Klinik Kesihatan Bandar Alor Star semalam. Lelaki berusia 30-an itu dikatakan tidak pernah menjalani pemeriksaan di mana-mana hospital atau klinik kerajaan selepas pulang dari perhimpunan berkenaan. Difahamkan lelaki berkenaan tinggal kesorangan di rumahnya. Dikatakan turut menunaikan solat dan bacaan Yasin di masjid sekitar Alor Star. Berikutan itu, sepasukan polis dari Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Star menyerbu rumah lelaki itu di Jalan Tanjung Bendahara selepas menerima maklumat berhubung kes itu. Ketua Polis Daerah Kota Star, Asisten Komisioner Muhammad Rozi Jidin turut menyertai pemeriksaan di rumah lelaki berkenaan jam 10.30 pagi semalam. Ketika itu, lelaki terbabit berada di dalam rumah dan memberi kerjasama selepas diarah membuka pintu oleh polis. Lelaki itu pada mulanya mendakwa pernah menjalani rawatan di hospital namun gagal menunjukkan sebarang dokumen atau surat doktor. Lelaki berkenaan kemudian menunggang motosikal dan diiringi 2 buah kenderaan polis menuju ke hospital. Turut serta di lokasi 2 pegawai Kementerian Kesihatan. Berkuat kuasa semalam, semua perniagaan food truck di wilayah Persekutuan tidak dibenarkan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa berkata pihaknya terpaksa membatalkan kebenaran itu selepas sesetengah peniaga food truck menarik terlalu ramai orang membelinya yang dibimbangi akan meningkatkan risiko jangkitan COVID-19. Daripada observation kita, operasi food truck di wilayah persekutuan itu diletakkan dengan jumlah yang banyak di satu-satu tempat sampai 30-40 menyebabkan dia draw crowd yang ramai dan itu defeat the purpose ataupun bercanggah dengan kawalan pergerakan. Pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat pertama Jawatan Kuasa Kerja Keselamatan Negeri JKKN Wilayah Persekutuan, beliau menjelaskan pemilik perniagaan food truck yang terlibat telah dimaklumkan dan mereka bersetuju untuk bekerjasama. Tan Sri Anwar turut menasihati orang ramai tidak membawa ahli keluarga, terutamanya kanak-kanak ketika membeli barang keperluan di pasaraya. Sepanjang tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan, jumlah kemalangan dan kemalangan maut di jalan raya menunjukkan penurunan ketara. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, Dato' Azizman Alias berkata, statistik penurunan jumlah kemalangan di seluruh negara melebihi 50%. Dalam satu hari biasanya, average kemalangan yang kita rekodkan dalam 1,500 ke 1,600 satu hari, semua jenis kemalangan lah. Tetapi bila dikuatkuasakan, pada hari pertama dia merekodkan lebih kurang 1,100 jumlah kemalangan. Dan kemarin 19 Mac, hari kedua perintah dikuatkuasakan, kemalangan telah drop kepada 612 sahaja. Dan jumlah kemalangan maut pun kita lihat juga menurun. Macam kemarin 19 Mac, kemalangan maut hanya mencatatkan 6 dan kematian ada 7 saja. Berbanding pada hari biasa secara purata average-nya ada 15 ke 16 kematian lah. Jadi ini bermakna
volume kenderaan di atas jalan raya seluruh Malaysia ini, utamanya di Semenanjung lah, daripada selatan hinggalah utara, jalan-jalan lebuh raya dan juga jalan-jalan lain memang berkurang. Jelasnya jalan raya di seluruh negara juga didapati lengang dan aliran trafik berjalan lancar susulan Perintah Kawalan Pergerakan. Tidak tahu tentang Perintah Kawalan Pergerakan, PKP tiada televisyen dan internet di rumah. Alasan yang kurang menasabah itu antara yang diberi orang ramai yang masih berkeliaran selepas didekati polis di Alor. Ketua Polis Daerah Kota Star, Asisten Komisioner Muhammad Rozi Jidin berkata, sekatan jalan raya dilakukan di sekitar Alor bagi memastikan orang ramai mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan. Ada 15 tempat telah pun kita kunci, kita tutup dalam jangka masa tertentu. Tadi kita tutup daripada jam 9 sampai jam 1 dan kita buka sekejap daripada sehinggalah jam 2.30 dan kita kunci ataupun kita tutup balik. Sehingga kita melihat masyarakat betul-betul sedar bahawa keperluan perintah ini. Katanya tindakan itu berjaya menurunkan jumlah pergerakan orang ramai secara drastik semalam. Beliau juga memaklumkan polis mengenakan sekatan jalan raya 24 jam di lokasi berbeza secara bergilir. Pemantauan turut ditingkatkan di kawasan pinggir bandar dan kampung bagi mengekang penularan wabak COVID-19. Sementara itu, di Terengganu, tinjauan mendapati laluan masuk ke pusat bandar Kuala Terengganu lengang. Pihak berkuasa turut menempatkan anggota bagi menyekat pergerakan orang ramai di lokasi tumpuan pelancong, termasuk Pantai Batu Buruk dan Jambatan Angkat Drawbridge. Majoriti penduduk mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan dalam usaha mengekang penularan wabak COVID-19. Di Melaka, 8 insentif khas diumumkan kerajaan negeri bagi membantu rakyat negeri yang terkesan akibat wabak COVID-19. Dalam satu kenyataan, Ketua Menteri Melaka, Datuk Sulaiman Mat Ali memaklumkan insentif berkenaan membabitkan pembelanjaan berjumlah 6.53 juta ringgit. Katanya insentif itu membabitkan peruntukan khas kepada petugas Barisan Hadapan Kesihatan yang menjalankan tugas merawat serta mengawal wabak daripada menular. Selain itu, insentif untuk penjaja dan peniaga kecil turut disediakan. Kerajaan negeri turut bersetuju menangguhkan bayaran denda lewat cukai tanah, bayaran denda lewat cuai petak dan strata serta bayaran pinjaman tabung amanah pendidikan Melaka. Pada masa sama, bayaran sewaan rumah, bayaran bil air bagi bulan Mac dan April akan dikurangkan dan serta menanggung bayaran bil air untuk bulan ini. Beliau turut mengesahkan insentif khas akan diberikan kepada penerima bantuan Majlis Agama Islam Melaka yang akan diumumkan dalam tempoh terdekat. Kenderaan unit bergerak digunakan untuk membuat hebahan meminta orang ramai duduk di rumah sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Inisiatif itu dilakukan Jabatan Penerangan Daerah Hulu Langat dengan kerjasama polis Diraja Malaysia dari IPD Ampang Jaya Selangor. Ikuti tinjauan dilakukan ahli Topan Rajali. Pengarah Jabatan Penerangan Ali Suhaili berkata, kenderaan unit bergerak ditempatkan di 5 kawasan untuk menyampaikan maklumat berkenaan. 4 bahasa digunakan iaitu bahasa Melayu, Inggeris, Tamil dan Mandarin dalam hebahan itu. Anda dinasihatkan untuk sentiasa berada di dalam rumah masing-masing. Hebahan dibuat di kawasan premis perniagaan, taman perumahan dan sekitar kampung. Hebahan umum ini untuk memastikan rakyat kita duduk di rumah seperti mana arahan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan mematuhi arahan pihak berkuasa. Tujuan dan matlamatnya ialah untuk memastikan supaya rantaian penularan itu dapat dihentikan dengan tidak adanya perhimpunan dan perkumpulan orang beramai-ramai. Kalau diperhatikan ada juga yang peruncit-peruncit yang dibenarkan untuk berniaga tetapi langkah-langkah pencegahan tidak
dibuat oleh mereka. So saya dan juga bersama dengan pihak Jabatan Penerangan Selangor, kita bersama-sama berganding bahu untuk memberi nasihat daripada pintu ke pintu dan juga orang awam yang dilihat berkeliaran untuk memberi nasihat. Hebahan bergerak ini akan diadakan secara berterusan di setiap daerah di seluruh negara. Pihak berkuasa turut menyeru orang ramai tidak menyebarkan berita palsu berhubung COVID-19. Walaupun beberapa kali telah ditegaskan agar berada di rumah sepanjang tempoh kawalan pergerakan, namun masih ada yang berdegil dan keras kepala. Dan sikap tidak kisah segelintir masyarakat inilah yang menjadikan usaha pihak kerajaan untuk memutuskan rangkaian jangkitan COVID-19 gagal. Ingatlah, mencegah adalah lebih baik daripada mengubati. Jangan sampai sudah terhantuk baru mengadah. #Stay at home. Adi Topan Rajali melaporkan. Kereta api Tanah Melayu Berhad KTMB menggantung sementara beberapa perkhidmatan trennya berkuat kuasa esok hingga tamat Perintah Kawalan Pergerakan. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Datuk Kamaruzaman Zainal berkata, penggantungan itu melibatkan operasi tren elektrik ETS, KTM Antarabanda, KTM Komuter dan Skypark Link. Penggantungan sementara beberapa perkhidmatan tren KTMB dimaklumkan dalam satu kenyataan media. Perkhidmatan ETS dikurangkan kepada 8 perkhidmatan sehari berbanding 40 sebelum ini. Untuk KTM Antarabanda, ia dikurangkan daripada 18 perkhidmatan kepada 10 perkhidmatan sehari. KTM Komuter pula dikurangkan daripada 208 kepada 164 perkhidmatan sehari. Manakala tren shuttle Tebrau dikurangkan daripada 31 perkhidmatan kepada 8 perkhidmatan sehari. Bagi Skypark Link pula cuma ada 8 perkhidmatan sehari berbanding 32 perkhidmatan sebelum ini. Menurut Kamaruzaman, pengurangan perkhidmatan itu sejajar dengan arahan kerajaan bagi mengurangkan pergerakan rentas negeri sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Besar impaknya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Beralih ke luar negara, angka kematian akibat coronavirus di Eropah telah melebihi 5,000 mangsa setakat ini dengan menyaksikan Itali paling tinggi iaitu seramai 4,032 orang. Sementara Sepanyol dan Jerman merekodkan peningkatan mendadak masing-masing kepada 1,093 dan 68 kes. Semalam Itali merekodkan 627 lagi kematian. Jumlah maut paling tinggi dalam sehari, malah ia melebihi angka kematian China. Menurut seorang petugas di rumah pengebumian, sekiranya kejadian seumpama ini berterusan selama 6 bulan, mereka berdepan kemungkinan besar untuk pengebumian beramai-ramai. Setakat jam 9 pagi tadi, lebih dari 275,000 orang telah dijangkiti wabak ini di seluruh dunia. 11,376 angka maut dicatatkan dan lebih 90,000 orang berjaya pulih dari virus ini. Sindiket penipuan dalam talian yang menyamar sebagai pegawai kesihatan menjadikan pandemik COVID-19 sebagai alat untuk memperdaya mangsa di Hong Kong. Pihak polis memberi amaran supaya orang ramai lebih berhati-hati berikutan sindiket penipuan kini giat mencari mangsa, terutama dalam kalangan pesakit wabak itu. Katanya taktik terbaru itu mendorong Pusat Penyelarasan Anti Penipuan untuk mengeluarkan amaran berikutan kes yang dilaporkan semakin meningkat. Polis Pusat Hong Kong berkata sindiket itu membuat panggilan dengan menyamar sebagai kaki tangan Jabatan Kesihatan Pekerjaan, mengatakan ada sesuatu yang ganjil atau luar biasa berhubung kesihatan mangsa. Mereka kemudian akan meminta maklumat perbankan seperti butiran nama, nombor kad pengenalan dan maklumat akaun bank bagi mencuri wang mangsa. Pihak berkuasa kesihatan Belanda mengesahkan 534 kes positif dengan 30 kes kematian COVID-19 menjadikan jumlah keseluruhan kepada 2,994 kes dengan 106 kematian. Institut Kesihatan Kebangsaan Belanda berkata kes kematian yang direkodkan membabitkan individu berumur 63 hingga 95 tahun. Dalam perkembangan lain, kerajaan Belanda menjangka sebanyak 45 hingga 65 bilion euro pinjaman diperlukan dalam tempoh 3 bulan depan bagi menampung kos susulan wabak COVID-19. Jumlah kematian akibat wabak COVID-19 di Turki meningkat kepada 9, kata Menteri Kesihatan Fahrettin Koca, selepas 5 lagi pesakit warga emas meninggal dunia semalam.
Turki mencatatkan peningkatan kes sejak COVID-19 mula dikesan minggu lalu dengan jumlah mencecah 670 kes setakat ini. Ia berikutan kes meningkat 2 kali ganda setiap hari sejak Ahad lalu. Kocha berkata 3,656 saringan kesihatan sudah dibuat dalam tempoh 24 jam dengan 311 daripadanya disahkan positif. Dalam satu kenyataan berasingan, Kementerian Kesihatan Turki berkata semua kemudahan kesihatan termasuk daripada sektor swasta perlu menerima serta merawat pesakit COVID-19. Di Indonesia, Gubernur Jakarta Anies Baswedan mengisytiharkan darurat selama 2 minggu semalam di Bandar Jakarta. Menurutnya, semua hiburan awam akan dihentikan mulai Isnin ini dan pengangkutan awam dihadkan. Beliau turut menggesa syarikat membenarkan kaki tangan bekerja dari rumah. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Beralih ke laporan sukan, Melaka dikenakan hukuman pemotongan 3 mata serta-merta disebabkan kegagalan membayar baki ansuran tunggakan gaji pemain dan pegawai mengikut jadual yang ditetapkan mereka. Tindakan itu diputuskan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM hasil mesyuarat First Instant Body FIB Pelesenan Kelab. Dalam mesyuarat jawatan kuasa tersebut yang dilakukan menerusi persidangan video, 4 kes telah dibincangkan iaitu membabitkan pasukan Melaka, PDRM Kelantan dan Sarawak. Melaka pada mulanya telah berjaya membuat penyelesaian lebih separuh daripada tunggakan gaji pemain dan pegawai pasukan tersebut pada tarikh akhir pertama iaitu pada 31 Januari 2020 sebelum membuat persetujuan pelan penyelesaian bagi baki yang masih tertunggak. Tetapi gagal membuat sebarang pembayaran tertunggak mengikut jadual pembayaran yang mereka sendiri telah tetapkan pada penghujung Februari 2020. Sekaligus didapati gagal mematuhi persetujuan menyebabkannya dikenakan pemotongan 3 mata. Ianya akan dimaklumkan kepada pengendali Liga Super iaitu Liga Bola Sepak Malaysia MFL dan sekiranya gagal menyelesaikan baki dalam tempoh 6 minggu yang diberikan sehingga 30 April depan, Melaka berdepan tambahan pemotongan sebanyak 6 lagi mata. PDRM pula yang sebelum ini telah dipotong 3 mata pada 3 Februari didapati masih mengikut pelan pembayaran ansuran yang diberikan mereka sebelum ini dan berharap ianya dapat diteruskan sehingga selesainya baki tunggakan. FAM masih memantau pembayaran yang dibuat pasukan Kelantan menerusi jadual pembayaran yang telah dipersetujui namun tidak membabitkan kes bekas pemain Amir Rizwan Taj Tajuddin. Manakala kes-kes tertunggak Sarawak sudah pun diselesaikan sepenuhnya dan tiada lagi tunggakan hutang dengan pemain dan pegawai kecuali tunggakan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia LHDNM. Sekian paparan Buletin Pagi, terus ikuti platform digital dan media sosial Buletin TV3 untuk pelbagai perkembangan berita terkini. Saya Ramzan Muhammad Salfi, salam hormat dan Assalamualaikum.